Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Muhammad Wandi bin Muhammad Jadi, anggota militan Negara Islam Malaysia paling dikehendaki, adalah seorang perekrut prolifik bagi kumpulan itu dan kehidupan singkatnya yang penuh dengan pergolakan berakhir apabila terbunuh dalam satu serangan pesawat di Syria. Ketika terbunuh berhampiran kubu kuat IS di Raqqa pada 29 April 2017, pemuda berusia 26 tahun itu telah membina satu rangkaian pengganti di tanah airnya dan telah dikaitkan dengan sekurang-kurangnya 1/3 daripada 260 orang yang ditahan di Malaysia kerana disyaki mempunyai kaitan dengan negara Islam antara 2013 dan 2016 menurut satu laporan. Polis Malaysia turut menyalahkan Wandi dan rekrutnya kerana melakukan serangan pengganas pertama di tanah air sendiri, menyaksikan letupan sebutir bom tangan yang mencederakan 8 pelanggan sebuah kelab malam di luar Kuala Lumpur pada Jun 2016, dan Wandi mengaku bertanggungjawab bagi insiden itu melalui media sosial. Kehidupan singkat Wandi adalah kucar-kacir dan diwarnai dengan kehilangan. Dia dilahirkan di Durian Tunggal, Melaka pada 16 November 1990 menurut Jabatan Perbendaharaan Amerika Syarikat yang melabelnya sebagai pengganas global tentuan khas. Bapanya meninggal dunia ketika Wandi masih kecil dan ibunya terpaksa membesarkannya seorang abang dan 2 saudara perempuan sendirian. Sikap panas baran Wandi menyebabkan dia dibuang sekolah dan selepas ibunya meninggal dunia akibat leukemia pada tahun 2013, saudara mara menuduhnya mencuri barang-barang peninggalan arwah ibunya. Sejak itu, Wandi yang bukan seorang penganut agama Islam yang warak sedikit demi sedikit tertarik dengan ideologi radikal yang didukung IS yang mengisytiharkan negara khalifahnya pada tahun 2014. Sepanjang hanyut ke dalam orbit radikalisme, penyokong IS dari Malaysia dan luar negara kerap kali menziarahinya dan Wandi kemudian terlibat dalam merekrut ahli baru serta mengumpulkan wang untuk kumpulan militan itu. Idea untuk berhijrah ke ibu kota negara khalifah IS di Timur Tengah mula mendapat tempat di dalam fikirannya. Wandi dan isterinya Nur Mahmudah Ahmad ke Syria pada akhir bulan Januari 2015. Majlis perkahwinan mereka pula berlangsung di sebuah pekan di sepadan negara Thailand pada tahun 2014. Selepas berkahwin, Wandi telah berpindah ke Syria. Selepas memasuki Syria melalui Turki, Wandi menerima latihan menggunakan senjata dan menyertai sayap operasi luar IS. Dia meraih perhatian komuniti perisikan apabila mengambil bahagian dalam video penggal kepala seorang tawanan rakyat Syria. Seorang lagi rakyat Malaysia yang terlibat dalam rakaman itu, Muhammad Faris Anwar, terbunuh tidak lama selepas itu dalam satu serangan udara di Iraq pada tahun yang sama. Sebagai anggota IS, Wandi membawa senjata api dan bertanggungjawab mengawal keselamatan di Raqqa. Bagaimanapun, menerusi penggunaan komputer meskipun memiliki tahap pendidikan yang lemah, dia muncul sebagai perekrut IS paling prolifik dari Malaysia di tanah airnya sendiri. Bermula pada tahun 2016, cawangan khas Malaysia menahan secara purata seorang penyokong atau petugas IS yang dikaitkan dengan Wandi setiap minggu. Antaranya adiknya sendiri iaitu Muhammad Muhammad Jadi. Pada April 2016, pihak berkuasa Malaysia menahan Deni di negeri Selangor atas dakwaan dia telah membenarkan Wandi menggunakan akaun banknya untuk deposit dan pemindahan wang untuk IS dan perbelanjaan sendiri di Syria. Ketika bergiat cergas, Wandi menyertai Al-Kubro iaitu kumpulan berkaitan IS di Malaysia. Al-Kubro telah mempelawanya untuk menyertai kumpulan dalam talian mereka kerana menyangka kehadirannya mampu meningkatkan kredibiliti bagi pengumpulan dana dan usaha lain mereka. Bagaimanapun berbeza dengan ahli kumpulan yang lain, Wandi menyatakan hasrat untuk melakukan serangan pengganas di bumi Malaysia. Perkara ini tidak dipersetujui oleh pemimpin Al-Kubro dan kedua-dua lelaki itu mula bertelagah. Ketika inilah Wandi mula beroperasi secara bebas menggunakan platform dalam talian seperti Facebook dan Telegram. Dia menyebarkan propaganda IS dengan menyasarkan golongan belia di tanah air serta membina satu rangkaian petugas dan penyokong yang mengumpul dana serta merancang serangan di bumi Malaysia. Selepas merancang serangan bom tangan Jun 2016 di kelab malam Movida, Puchong, Wandi bercakap besar mengenainya dan menjadi terlalu
selalu yakin bahawa dia mampu mengulangi kejayaannya itu. Bagaimanapun, pihak berkuasa Malaysia memberikan respons yang tegas. Mereka mengganggu pelot serangan ke atas ibu pejabat polis di Bukit Aman, Kompleks Kerajaan di Putrajaya dan Kelab Malam Platinum di Johor Bahru. Sebelum meninggal dunia, Wandi menjadi begitu terdesak untuk melakukan satu lagi serangan di Malaysia. Dia menerima tekanan yang teruk daripada IS untuk melancarkan satu lagi serangan pengganas menurut laporan berita Malaysia. Susulan penahanan adiknya atas pertuduhan berkaitan pembiayaan keganasan, Wandi juga didakwa menyalahguna wang IS untuk perbelanjaan dirinya sendiri dan bagi menyara keluarganya. Ketika serangan udara menamatkan riwayat Wandi pada 29 April 2017, dia meninggal dunia dengan satu visi apokaliptik dalam mindanya dan yakin bahawa dunia sudah berada di akhir zaman. Laporan kematian Muhammad Wandi yang dimuat naik melalui status Facebook oleh isterinya Nur Mahmudah Ahmad pada mulanya diragui kerana polis Diraja Malaysia PDRM tidak menerima sebarang maklumat rasmi. Namun, selepas meneliti maklumat perisikan yang diterima, barulah Ketua Polis Negara ketika itu mengesahkan kematian Muhammad Wandi melalui akaun Twitternya. Jasadnya berkubur di sana, iaitu di Syria, kerana sebelum ini dia pernah memberitahu keluarganya agar kebumikannya di mana tempat dia meninggal dunia. Ketiga-tiga anak mereka yang dilahirkan di bumi Syria bagaimanapun terbunuh selepas sebahagian daripada rumah mereka runtuh akibat letupan bom ketika pertempuran di Hajin, Syria pada 9 November 2018. Nur Mahmudah kemudian telah berkahwin dengan seorang pejuang Daesh dari Belgium dan pada tahun 2019 dia berada dalam tahanan bersama anak kecil hasil perkahwinan dengan suami barunya itu. Ketika itu Nur Mahmudah telah merayu kepada keluarganya supaya membawanya pulang ke Malaysia kerana sudah tidak tahan tinggal di sana dalam keadaan yang amat daif dan teramat susah. Ketua Polis Negara ketika itu berkata pihaknya menghadapi masalah untuk membawanya pulang dan juga rakyat Malaysia yang lain kerana terdapat 3 lapisan di negara terbabit. Menurutnya, pada satu lapisan ia berada di bawah kawalan kerajaan Syria, satu lagi di bawah Pakatan Amerika Syarikat dan satu lagi Daesh menyebabkan sukar untuk masuk ke sana. Pihak kerajaan akan tetap berusaha membawa balik kerana mereka itu rakyat negara ini dan pihak agensi perisikan asing juga ada membantu untuk membawa rakyat Malaysia keluar dari negara terbabit. Namun sehingga kini tahun 2023 masih tiada berita terkini tentang rakyat Malaysia yang ingin dibawa pulang ke tanah air. Semoga selepas ini tiada lagi rakyat kita terbabit dengan aktiviti sebegini kerana kelak yang dicari di dunia ini adalah keluarga. Sekian.